sebahagian melihat ini adalah amalan kebiasaan orang Arab, sebahagian melihat ia merupakan sunnah kerana sahabat buat dan diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu satu orang dia ada anak dia umpamanya nama Mustafa, dia Abu Mustafa. Kalau anak dia nama Malik, dia Abu Malik. Kalau anak dia nama Muhammad, dia Abu Muhammad. Kadang-kadang orang yang tak ada pun dia bubuh juga. Kerana nak bagi ada. Nabi kadang-kadang budak kecil-kecil, dalam hadis, budak yang masih kecil, Nabi bagi kuliah dia. Ya Abu Umair, kata. Dia siapa-siapa walaupun tak ada anak lagi, kena bubuh tu tak kuat. An Abi Muhammad Abdurrahman bin Abi Bakr As-Siddiq, Abu Rahman bin Abu Bakr As-Siddiq. Abdurrahman bin Abi Bakr ini anak Abu Bakar yang paling tua, iaitu saudara Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita dengar, kita tahu Abu Bakar As-Siddiq ni dia siapa? Pak mentua siapa? Pak mentua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak dia yang bersama dengan Nabi ialah Aisyah radhiyallahu anha. Dia ada lagi anak dia iaitu Abdurrahman bin Abi Bakar. Dan nanti kita akan jumpa lagi Muhammad bin Abi Bakar yang terlibat, yang dikatakan terlibat, bukan terlibat, yang cuba dibabitkan dalam peristiwa pembunuhan Uthman bin Affan. Disebabkan dia dipengaruhi oleh sebahagian orang, tapi dia tak terlibatlah pembunuhan itu. Peringkat awal tu dia pun ada nak marah juga kepada Uthman disebabkan pengaruh politik yang cuba mengaitkan Uthman dengan beberapa isu dia, sehingga akhirnya dia beristighfar dan pulang ke rumahnya. Yang pentingnya Abdurrahman bin Abi Bakr ini adalah merupakan anak Abu Bakar yang tua. Pada hari peperangan Badar, kata Al-Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala, dia hadir tapi dia tak Islam lagi, dia bersama dengan musyrikin. Makanya dia kanak-kanak pasal tok wan dia Abu Quhafah tak masuk Islam lagi, dan Abu Quhafah tu masuk Islam lewat. Tuan, itu yang kata para sahabat radhiyallahu anhum, bila mereka masuk Islam, mereka terpaksa berhadapan dengan kaum keluarga. Bukan saja korban harta, tapi berhadapan dengan kaum keluarga, berpisah, berperang antara satu sama lain. Maka tak heranlah jika Allah Subhanahu wa taala menabalkan mereka dengan kedudukan yang tinggi. Dan ahli sunnah sensitif dalam masalah ini, dan ada perbezaan yang besar dengan Syiah dalam masalah. Syiah tak pakailah. Dia kata Abu Bakar As-Siddiq ni, gelaran As-Siddiq pun tak betul. Dia kata As-Siddiq yang As-Siddiqul Akbar, As-Siddiq yang sebenar tu Ali bin Abi Talib. Semua ada apa dia bagi pada Ali. Kita ahli sunnah ni tak memusuhi Ali, tapi kita tahu setiap orang ada kelebihan-kelebihan yang Allah beri. Kita nak suka pada Ali, tak payahlah sampai nak musuhi Abu Bakar Siddiq. Suka pada Ali tu tak apa. Tapi takkan nak kena musuh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq, Abdurrahman bin Abi Bakr ini adalah anak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kita ingat nanti hadis masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir wafat. Nabi dia berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, dan Abdurrahman bin Abi Bakr ni masuk. Dia pegang kayu sugi, dia sugi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok, Aisyah tahu Nabi nak kayu sugi tu. Aisyah ambil, Aisyah potong sikit, Aisyah bagi. Maksudnya Nabi sukalah Nabi duk tengok kayu sugi tu. Bagi Nabi suka bersugi. Kita Aisyah potong, Aisyah bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adik, ni abang dia. Abdurrahman bin Abi Bakr radhiyallahu anhu, masa ni barangkali dia masih tak besar manalah, masa perang Badar dia datang. Dia masuk Islam, dia mari sebelum daripada pembukaan kota Mekah. Bapa dia, datuk dia, bapa Abu Bakar, Abu Quhafah, lewat Islam dia. Lepas buka kota Mekah,
baru dia datang dan menganut Islam. Anak dia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah Rasulullah awal lah, yang awal, tapi bapa dia lewat. Bapa dia lewat. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala bagi peluang kat manusia ni. Berapa peluang? Manusia kadang-kadang tak ambil. Sehingga Allah bagi peluang untuk orang masuk Islam. Kita akan tengok nanti dalam riwayat. Sebahagian orang pada zaman Nabi bersungut atau merungut, kita kata. Dia kata, kalau kita masuk awal Islam, dulu pun kita senara orang yang berawal masuk Islam. Dia cakap lah, tapi masa awal Islam menghadapi cabaran tu dia tak datang. Dia tengok saja. Kadang-kadang Allah lontarkan beberapa peluang kepada kita untuk menjadi orang yang baik ataupun untuk membela Islam. Kita tak nak, tak apa, hampa buat lo lain kali, orang lain aku buat kemudian. Kemudian peluang tu tak datang bagi kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kadang-kadang dia gunakan istilah-istilah yang menarik. Umar masa dia jadi khalifah, dia satu hari dia jaga Madinah. Madinah aman, tapi dia keluar tengok. Dan dia tengok seorang lelaki duduk, isteri dia nak bersalin. Umar tanya dia, ada apa? Mungkin dia kata, kau sibuk-sibuk siapa? Tak, dia kata, aku tengok kau resah. Dia kata, isteri aku nak bersalin. Umar kata, tak apa. Umar balik, dia panggil isteri dia, Ummu Kalthum. Ummu Kalthum, iaitu anak Ali bin Abi Talib. Datang Ummu Kalthum binti Abi Talib, yang ni apa nama, sepupu Ali, dia beradik Ali. Ummu Kalthum ni datang dan kemudian urus. Tapi masa Umar nak suruh isteri dia, Umar kata satu kataan yang baik. Umar kata, hal anti ila khairin saqahu Allahu ilaiki. Adakah engkau mau kepada satu kebaikan yang Allah Ta'ala bawa mereka? Ayat Umar. Dia kata apa? Dia kata, ada orang nak bersalin, kalau orang boleh tolong, jom kita pergi. Jadi dia membawa. Tapi perkataan Umar tu menarik. Adakah kau mau menerima satu kebaikan yang Allah pahala, yang Allah nak bawa mereka? Dia pun pergi. Kemudian dia uruskan sehingga lahir anak berkenaan. Dan dia kata, ya Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin. Dia kata, budak ni dah lahir. Anak sahabat kau ni lahir. Kau ni terkejut tak? Dia bangkit. Dia unduk 2-3 tapak. Dia kata, kau siapa? Sama dia tak payah, duduk. Dia kata, takkan Amirul Mukminin yang uruskan anak tu? Duduk. Tapi Umar punya perkataan, dan kita pun punya. Kadang-kadang Allah campurkan peluang kebaikan untuk kita buat satu kebajikan dan dakwah. Kita tak apalah, bagi orang lain dulu. Dengan sangkaan kita, satu hari Allah hukmai lain. Belum tentu. Kadang-kadang Allah tak marilah. Dia bagi peluang kat kita dan dia tak bagi kita. Sebab tu fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah buat baik. Ada peluang kita boleh buat, kita buat. Ada peluang kita boleh buat. Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, Allah redha kepada keduanya. Kana ashabus suffah, adalah ashab suffah, penduduk ataupun orang-orang yang digelar sebagai penghuni suffah. Dia terjemah apa Indonesia situ? Situ terjemah apa? Ashabus suffah, ahli suffah. Suffah ni satu tempat yang berada di belakang masjid Nabi SAW. Tuan-tuan sekarang ni, tuan-tuan kalau pergi buat, ada sikit lagi pinggirannya. Tapi Suffah ni duduk di belakang masjid Nabi SAW, terbuka tapi dia ada bumbung.
ramai orang-orang yang miskin duduk di situ. Mereka datang daripada mana, tak ada tempat, mereka duduk di situ. Kadang-kadang mereka ada makan, kadang-kadang mereka tak ada makan. Sahabat yang mana tolong mereka sertai dakwah, mereka ikut Nabi SAW. Mereka buat apa yang sempat. Antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam Hilyatul Awliya, Al-Imam Abu Nu'aim menghitung Ahlus Suffah ni sekitar 100 orang. Ramai tu. Duduk di masjid ketika itu dan dakwah masih baru berkembang. Hotel tak ada, nak duduk orang perlu datang jumpa Nabi. Mari daripada negeri lain datang ke Madinah, kemudian nak duduk, nak mengaji dengan Nabi. Di mana nak duduk? Mereka duduk di Suffah. Ashabus Suffah. Kanu nasan fuqara, mereka lah orang fuqara miskin. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana indahu ta'amu ithnain falyadhhab bi thalathah. Siapa yang bersama dengannya ada makanan untuk 2 orang, pilah makan 3 orang. Wa man kana indahu ta'amun arba'ah falyadhhab bi khamis bi sadis. Siapa yang ada makanan untuk 4 orang, pergilah makan 5-6 orang. Ini arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kata, "Oi, cukuplah dalam kami ni." Dah tak cukup, Nabi kita bagi peluang ke orang lain. Dia kita ni, kami ngam-ngam 3 ni, tak apa. Nabi kita masuk lagi seorang. Masuk lagi seorang. Masjid ketika itu bukan macam sekarang. Tak ada mikrofon, tak ada apa, tak ada kaki curi. Kemudian di masjid pula, masjid tak ada lantai macam sekarang. Jadi simple masjid ketika itu. Tapi bila zaman berkembang, kita pun nak kena jaga juga masjid. Zaman Nabi itu dia mudah sikit dan padang pasir tu lain suasananya. Tapi kalau kita semua pakai duk pergi makan nasi lemak dengan sambal belacan, makan dengan petai dalam masjid, kalut lah. Jadi masjid ni, yalah zaman tu praktik Nabi ketika itu, orang kata, sahabat pula makan roti, makan kurma. Ni dengan sambai dengan apa, sujud-sujud bawa sambai. Oh kacau lah. Kita kata, woi, saya bukan marah orang duduk pergi masjid, pergi makan dalam masjid, tapi kena pandai jagalah. Tak boleh ni tengok-tengok hadis ni tak. Yalah, kita kena tahu bagaimana pelaksanaan ketika itu. Ada perbezaan yang kita kena ambil kira. Ini soal timbul ni, ada bantahan pasal azan. Saya sebut dalam kenyataan itu, dah baca. Saya dah kata, azan ni, saya ingat dia orang bukan pasal azan. Azan ni kalau yang betul-betulnya lebih kurang sekitar 2 minit, 3 minit ya. Tapi oleh kerana sebelum azan, pagi-pagi orang pergi guna mikrofon, pembesar suara, baca Quran lah, tandingan lagu suara sedap ke apa, setengah jam, kadang-kadang sampai sejam, ganggu orang. Dan bila dia ganggu orang komplain, dia kata orang tu tak suka kat agama. Tak betul. Pertama, awak telah buat benda yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkannya, Ahmad dan semua. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduklah masjid. Atau ada orang pulun baca Quran kuat, dengar ke Nabi SAW. Dalam riwayat Abu Dawud, dia kata Nabi duduk di Qubah, Nabi duduk di tempat ibadat Nabi. Nabi selok tengok. Nabi SAW kata, ala inna kullakum yunaji rabbahu fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'da wala yarfa'anna ba'dukum ala ba'din fil qiraati fis salah. Nabi kata, ketahuilah bahawasanya setiap kamu ni sedang bermunajat dengan Tuhannya. Maka janganlah di antara kamu menyakitkan satu sama lain.
Dan janganlah di kalangan kamu mengangkat suara dalam bacaan dalam solat. Saya kacau alaih. Nabi tak bagi kacau hak dalam masjid tu. Tambah hak tak mai. Hak dalam masjid tu memang dia nak mayang dah. Memang dia nak tahu. Tapi oleh kerana masa tu bukan masa angkat suara. Ada orang nak berdoa. Orang tahan tak suka orang mengaji Quran. Bukan orang tak suka. Barangkali orang nak mengaji sendiri. Barangkali orang ada anak kecil. Barangkali orang ada apa? Ada orang sakit. Al-Syekh Muhammad Saleh Ibn Uthaymin ketika dia syarahkan Riyadhus Salihin sampai kepada hadis ni, dia kata, siapa yang gunakan mikrofon sehingga ganggu baca Quran, orang duduk tidur, orang apa, ganggu orang, anak-anak kecil, bukan azan, bukan apa, dia berdosa. Dia berdosa. Kerana Nabi larang. Tak boleh. Bukan nak bagi manfaat. Mereka duduk di rumah. Mereka mungkin dah semayang dah. Ataupun mereka ada anak kecil. Dia nak main-mayang lah. Budak dia terkejut. Apatah lagi kalau bukan Islam terkejut. Dia tak tahu. Dia mungkin nak tidak kita tahan. Biar dia dengar ni bagi dia masuk Islam sikit. Dia tak akan jadi macam tu. Dia duk kuih marah lagi ada. Al-Imam Ibnul Jauzi dalam Talbisul Iblis menentang benda ni. Kata Ibnul Jauzi, antara perbuatan tipu daya iblis, iblis jadikan kepada setengah kaki manusia ni pergi naik di atas menara. Zaman dulu tak ada mikrofon. Naik atas menara, duk pergi baca Quran pagi-pagi. Time orang tahajud, time orang semua duk tidur lagi tak bangkit, bukan waktu masuk lagi, duk tazkirah, baca Quran, baca apa, sehingga ganggu tidur dan ganggu tahajud orang. Ini adalah kerja mungkar dan perbuatan iblis. Tipu daya iblis. Ibnu Jauzi sebut dalam kitab dia Talbisul Iblis. Yang lebih penting Nabi sebut. Bukan Islam, dia tak faham. Pukul 5 pagi dia terkejut. Pasal apa dia pun nak semayang lama sangat duk baca aku nak kena. Padahal kalau azan mantai masuk waktu tidur. Waktu dia pun nak bangkit kan. Dia mungkin tak kata 2 minit je. Dan kemudian ialah zaman Nabi dulu memang tak ada mikrofon apa. Tapi kita nak kena ambil kira persoalan menjadi sebab itu menokok tambah amalan di dalam agama sentiasa menyebabkan orang salah sangka pada Islam. Tokok tambah amalan yang Nabi tak ajak. Kita duk pergi pandai-pandai ke atas. Bukan saja salah dari segi agama, mengganggu keharmonian. Ganggu keharmonian. Sentiasa tokok tambah ni kacau. Orang mati kita tokok tambah. Keluarga tu kena buat yang tu, kena buat yang ni. Kacau. Duit anak yatim, kacau duit janda-janda, tengok. Kesan kita. Sebab tu, bila Nabi tak bagi tokok tambah tu, ada pasal dah. Kita kata, seorang kata, masih apa dia pun komplain, ni Quran bagus apa? Cuba dia duduk tengah tidur, kita pergi baca Quran pada. Kita tak boleh pergi baca jauh. Tak baik orang kata gitu. Orang kena dengar apa nak baca. Tak boleh. Kata tu, ya lah, aku nak tidur dulu, saat ni aku baca. Hatang hang, pandai. Bukan mesti orang benci Quran. Mungkin suara kita tak sedap, orang tak mendengar. Ini soal. Yang berlaku kelang kabut ni, kadang-kadang ni bukan Islam yang asal tu. Nothing to do dengan the real Islam, the original Islam tu tak ada masalah. Yang bermasalah ni hak duk tambah ke atas ni, hak ni yang pergi berkelahi dengan orang. Lepas tu hak nak kena tanggungnya, Islam. Hampa pergi tambah, tambah berkelahi yang angkat nama Islam. Ni masalah hampa. Ada kawan kita cerita seorang ni kat Perda. Dia pun buat program. Pukul 3 pagi dia pun berzikir. Terkejut habis. Nak mikrofon.
Dia kata biar orang dengar. Ya. Hatta Allah pun tak mewajibkan tahajud. Sunat. Baguslah bangun tahajud. Dia bukan semua orang. Ada orang hari itu dia tak boleh bangun, dia letih. Mungkin dia pekerja, mungkin dia ibu yang sehari nak bangkit, nak bawa kuih. Mungkin dia nak bangkit sehari. Kita pergi kacau dia macam apa? Nak bagi suruh dia bersiap supaya dia main masjid. Kalau kaki main masjid ni, dia memang main. Kalau kaki tak main ni, hadirin dan hadirat, ini semua kita kena ambil tahu. Perkembangan-perkembangan yang berlaku ni kadang-kadang saya suka juga. Dengan parti-parti politik ni boleh jadi universiti terbuka juga untuk kita semua mengaji. Mengaji di atas kebijaksanaan mereka dan juga kebodohan mereka. Sebahagian itu. Kan? Bertahankan benda-benda yang bukan-bukan, lepas tu berkelahi dengan orang. Nak tahan benda yang ada asas. Wa anna Abu Bakr radhiyallahu anhu jaa bi salasah. Abu Bakar bawa 3 orang, wan talaqan nabi bi 10. Nabi bawa berapa? 10. Abu Bakar ni satu orang yang setia. Ada tetamu Nabi ramai, tak boleh rumah Nabi sempit dan seumpamanya, Abu Bakar bawa ke rumah dia. Dia bawa bertiga, Nabi kata ada lagi 10. Abu Bakar terima. Dia suruh hantar pergi rumah dia. Dia habaq kat Abdul Rahman, anak dia ni, tolong urus kat tetamu ni, habaq kat isteri dia, tolong buat makan. Isteri dia pun duk kira-kira macam susah hati, macam tak apa nak cukup makannya. Tetamu mai. Dan Abu Bakar ni dia sentiasa setia dengan Nabi SAW. Dia kata wa anna Abu Bakrin ta'asha 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma labisa hatta salaitul 'isya. ثم رجع فلبس حتى نعس رسول الله فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله. Dia hantar mereka keluarga dia. Dia hantar mereka tamu ni semua, dia pergi ikut Nabi. Pergi duduk kat Nabi, kita semayang sekali apa sampai anak dia pun duduk sini pun dan mayang Aisyah pun. Abu Bakar tak balik lagi. Abu Bakar duduk jaga, duduk cakap, duduk sembang dengan Nabi sampai Nabi mengantuk. Baru Abu Bakar balik lepas tengah malam dah. Mungkin dia bincang dengan Nabi SAW. Hadis ni juga menunjukkan bahawasanya larangan untuk bercakap, bersembang lepas daripada Isya itu ada pengecualian jika ada benda yang bermanfaat. Ada hadis Nabi larang, sama sembang tak pun pasal lepas daripada Isya ni, tak ada pasal Nabi larang. Tapi kalau ada pasal, tak apalah. Kan? Setakat Nabi merapu, tak pasal lah. Nabi SAW kemudian Abu Bakar balik. Qalat lahu imra'atuh ma habasaka an adiyaf. Bini dia kata, hampir mana tak balik mai kat tetamu-tamuan? Apa yang menghalang kau daripada tetamu kau? Pasal tak balik? Tetamu duduk tunggu di rumah ni. Kata Abu Bakar, "Au ma asyaitihim." Kau tak bagi mereka makan ke? Abu Bakar tuan-tuan dia tinggal sebab dia ada anak lelaki duk tunggu. Siapa? Abdul Rahman. Jadi dia pergi urus ya kena dulu. Depa ni pun mai, dia nak bagi makan je. Qalat abau hatta taji'a. Qad aradu alaihim wa ghalabuhum. Bini dia kata, mereka tak mau, mereka tunggu orang balik. Dah bagi lah kat mereka. Mereka duk kata tak mau tu. Dan tuan-tuan tengok, kalau dalam riwayat Muslim yang lain, yang disebut oleh juga dalam Imam Nawawi yang ujung ni, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bawa, di sini bawa riwayat Imam Muslim yang lain. Sebab tu saya tak baca. Tapi riwayat Imam Muslim yang lain, dia orang pujuk. Anak Abu Bakar kata, tolonglah makan. Syari kalau hampa tak makan, pok aku balik, dia marah mampus kat aku. Dia kata dalam ni, tetamu dia kata, ma nahnu bi'akilin hatta yaji'a rabbu manzilina. Kami tak akan makan sehingga balik tuan rumah. Mereka pun kira macam tak apa-apa ni. Tuan rumah tak balik, tak ada kami nak makan.
qala iqbalu 'anna qirakum fa innahu in jaa'a wa lam tat'amu lanalqiyanna min. Tolonglah makan, silalah tolong tuan-tuan, silalah makan tuan-tuan. Sagi kalau dia balik hangpa tak makan, kami kena. Pasal bini dia dengan anak dia tahu Abu Bakar ni kalau tetamu tak makan balik dia marahlah. Pasal apa hangpa tak bagi tetamu makan? Jadi dia pun, anak dia kata, isteri dia kata dia pun tak mau makan. Kata Muhammad, kata apa? Abdul Rahman, iaitu Abu Muhammad Abdul Rahman bin Abi Bakar, anak Abu Bakar ni, fa zahabtu ana fakhtabat. Aku pun lari. Aku menyorok. Tak tahulah umur depa tu, dia menyorok taman dalam bilik kot. Pasal apa dia menyorok? Dia seriau pak dia marah. Dalam riwayat yang lain, Abu Bakar As-Siddiq kata, aqsamtu alaika in kunta tasma'u sauti lamma ji'ta. Aku bersumpah dengan nama Allah, hang dengar tak suara aku ni? Dia cari anak dia. Dia marah Abu Bakar. Dia ingat anak dia tak buat hak dia tadi. Hak dia suruh tadi. Tapi dalam riwayat ni dia kata ya Ghunsar. Ghunsar ni bahasa ni mungkin anak dia muda sikit tapi dia macam berat sikit. Ulama hadis sendiri cuba bagi berapa riwayat. Sebenarnya apa dia kata? Tapi Ghunsar mungkin boleh masuk kalau kita awak dia hang bodoh sangat weh. Macam itulah. Awak lah hang bengong sangat. Awak hang tak bagi dia makan, kau suruh. Dia cengih sikitlah. Dia cengih sikit. Wa khadda'a wa sab, dia kata Abu Bakar cerca dah. Marah, cara marah ke anak lah. Tak boleh dia harap orang suruh Abu Bakar marah. Yang Ghunsar tu dia berat sikit kata. Macam kita kata, awak hang bengong ni ya. Macam itulah kan. Kita kena faham dalam suasana dia lah. Yang kata-kata Abu Bakar pun maki-maki aku untuk maki anak aku, aku baca hadis ni. Jangan lupa perangai. Dia dalam suasana yang macam mana. Wa qala kulu la hani'an. Makalah Abu Bakar kata, tak ada sedap barah, tak ada nikmat barah. Dia marah. Wallahi la at'amuhu abada. Demi Allah aku takkan makan. Ulama hadis bincang Abu Bakar kata ke siapa lah. Sama ada dia kata ke anak-anak dia, kepada anak dia dengan isteri dia, kata, hangpa makanlah, aku tak mau makan. Pasal hangpa tak belayan tetamu yang aku tinggal. Ataupun mungkin dia kata kepada tetamu, dia kata, hangpa makan. Mungkin tetamu tu duk tunggu nak makan, nak ambil berkat dia. Mungkin dia duk harap hangpa makan lah. Tak sedap apa, aku suruh hangpa makan, tak makan. Marah cara marah nak layan tamu lah, bukan marah nak meluat. Kan kita orang ramai rumah kita tak mau makan nasi, tak marah aku tak mau kawan. Bukan kerana kita marah tu kita benci, kita nak layan dia. Kita nak layan dia. Fa aimullah ma kunna na'khudhu min luqmah illa raba min asfaliha. Kata Abdul Rahman bin Abi Bakar, demi Allah kami tak ambil satu suap pun melainkan dia tumbuh balik makanan tu daripada bawah dia. Makanan tadi. Aksar minha hatta syabi'na. Lebih banyak daripadanya sehingga kami kenyang. Wasarat aksar mimma kanat qabla dhalik. Maka makanan itu menjadi lebih banyak daripada sebelum tu. Tetamu makan, depa makan, makanan tu jadi banyak. Ambil satu, ditumbuh lain. Mungkin roti ke, sama ada sarit ke, sama ada barang. Cedok tambah lain. Cedok naik lagi banyak. Kata dia, fa nadhara ilaiha Abu Bakar fa idza hiya kama hiya au akthar. Maka Abu Bakar pun tengok. Tiba-tiba pun tengok dia macam tu ataupun ambil macam mana pun tak kurang, bahkan duk kuih banyak, tambah banyak makanan. Qala limraati ya ukhta bani Firas ma hadha. Dia kata kepada isteri dia, wahai saudara Bani Firas. Isteri dia ni keluarga Bani Firas. Ummu Ruman isteri dia. Wahai keluarga saudara Bani Firas, benda apa ni? Artinya Abu Bakar pun tak sangka. Sebab tu kita sebut karamah ni kadang-kadang orang yang Allah beri tu dia pun tak sangka karamah yang Allah beri kadang.
Bukan macam karamah hak dia baca cerita, jom aku mai tunjuk keramat aku sikit kat dia. Bukan tu. Aku pergi tawak kedai hang tak bagi jaga, keramat aku mai kat hang je lah. Abu Bakar dia pun tak sangka bahawasanya karamah itu berlaku kepada dia. Qalat la. Tak, dia tak, aku pun tak tahu. Benda apa? Wa qurrati aini lahiyal an akthar minha qabla dhalika bi 3 marrat. Ambil sejuk mataku, sedap mataku tengok. Dia sekarang kata dia, seronok. Maksudnya qurrata aini sejuk mata. Sejuk mata ni Arab sebut bila dia satu benda tu macam bahagia. Qurra aini maksudnya sejuk. Mata ni bila dia seronok, dia sejuk. Okay. Sebab tu orang bila menangis sedih, panas. Bila menangis seronok, sejuk. Sebab tu ada dalam pendapat yang kita sebut dalam mazhab Syafi'i, dia kata kalau orang perempuan, budak perempuan, apa tanda dia setuju? Kalau orang kata nak kahwin, ni ada satu orang lelaki main Minang ni, setuju ke dengan orang lelaki ni? Perempuan zaman dulu, kata Nabi, tak boleh kahwin melainkan dengan redha, tak boleh paksa. Tapi kalau dia setuju, dia redha boleh. Wa alamatu ridha wa ridaha sukutuha. Redha dia tu dia senyap, dia diam. Kan? Ini ikut environment lah, ikut keadaan lah, culture. Sama sekarang dia redha, no. Ini mungkin macam tu kan. Oh yang ni cik duk syok. Mungkin lah. Tapi kalau yang original perempuan dulu ni dia diam. Dia suka dia redha tu dia diam. Itu pun dia kata ikutlah. Dia maulah tu. Jadi fuqaha bincang macam mana kalau dia menangis. Dia diam juga tapi dia menangis. Nak dianggap dia setuju ke dia tak setuju? Sebagai kata kalau dia menangis tu tak lihat dia tak setuju. Sebagai kata tak. Nama Syafi'i kata kalau dia menangis kena pegang ayak mata dah. Kalau ayak mata dia sejuk, dia setuju lah. Kalau ayak mata dia panas, dia tak setuju lah. Payahlah pula kan kalau dia duduk tanpa ekor ni kan sejuk kot kan. Tapi ini masa nak cerita ada fuqaha kata. Tapi kita ni mak dia pandai-pandai lah tanya kan. Kadang-kadang kan kira zaman berubah, wanita pun berubah. Kata oh tidak. Kata oh tak jadi. Kita tengok tidak tu macam-macam juga. Oh no makna apa? Kata ya macam mana kawan hak Minang saya cek hari tu mak. Lah hang kata tidak. Bukan tidak tu tidak sangka. Jadi banyak zaman berubah. Cik kata tidak tu tidak sangka ada orang kata Minang dia. Tapi yang pentingnya ayat mata qurratul ain. Kata dia walahiyal ain akthar minha qabla dhalika bi 3 marrat. Sekarang makanan tu dah jadi lebih banyak pada sebelum ni 3 kali ganda. 3 kali ganda banyak. Fa akala minha Abu Bakar pun makan. Wa qala inna ma kana dhalika min asy-syaitan, yakni yamin. Dan kemudian Abu Bakar kata sesungguhnya itu daripada syaitan. Apa dia? Sumpah dah. Tadi dia kata apa? Demi Allah aku tak mau makan. Tapi bila dia dah tengok benda yang pelik ni berlaku, dia makan dan dia kata hak tadi ni sumpah tu setan. Pasal dia nak marah daripada syaitan. Demi syaitan. Dulu masa orang tulis Jawi, sebutan dia betul. Syaitan. Lah orang sebut setan. Syaitan. Sebab tu Ahmad Nisbu berbetulkan bukan apa? Bukan setan, syaitan, sultan. Betul, semua makhraj tu betul. Dia
kata hak tadi sumpah tak pakai. Ini ada bab. Kalau kita bersumpah dengan benda tak bagus, kita boleh batalkan sumpah kita. Kita kata, demi Allah, aku tak mau cakap dengan bini aku. Sumpah yang tak bagus. Demi Allah, aku tak mau sedekah dah kat dia. Sumpah tak bagus. Sedekah bagus. Dia miskin, kita sumpah anak kita tengok, kata orang kata dia mengata kita sumpah. Lepas tu kita pergi sedekah kat dia. Aku tak boleh sedekah, aku sumpah. Tak. Nabi SAW ajak kita, bila kita telah lihat sesuatu yang lebih baik, maka kita buat dan kita tinggalkan sumpah itu. Ataupun kita bayar kafarah sumpah. Wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum. Antabarru. Jangan kamu jadikan nama Allah halang untuk sumpah-sumpah kamu, untuk kamu buat benda yang baik. Jadi kita, sebab tu Arab ni ada beberapa benda sumpah dia yang tak sumpah. Dia sumpah wallahi, dia sumpah dengan demi Allah tu dia sumpah. Tapi kalau kita pergi hak biasa, kadang-kadang dia sumpah wallahi akhi wal an marid, demi Allah akhi dia sekarang sakit. Yang tu dia bukan sumpah, dia memang lidah dia dah macam tu. Kita pergi kedai, ya akhi fi basal, wallahi ya akhi ma fi basal. Wahai saudara, ada bawang? Demi Allah tak ada bawang. Sumpah apa? Aku tak tengok ya. Tapi sumpah tu dia bukan sumpah, dia memang biasa macam tu. Kadang-kadang afan sorry ada. Tapi kita tak anggap itu sumpah. Dia memang mulut dia tapi tak bagus. Benda tu dia, itu satu benda perbuatan yang tak bagus. Nama Allah jadi ringan. Sikit-sikit sumpah wallahi tak bagus. Jadi orang Melayu bila pergi belajar cakap Arab sih, wallahi ya akhi, dia pun sumpah juga. Tambah bahasa Arab pun tak terang mana, atau sumpah pula lebih. Arab ada budaya dia disumpah, ada bila cakap dia disumpah. Tapi dalam hal ni Abu Bakar kata dia sumpah. Summa akala minha luqmatan. Kemudian Abu Bakar makan satu luqmah, satu suap. Summa hamalaha ila Rasulillah fa asbahat indahu. Kemudian Abu Bakar bawa makanan hak berkat tadi ni pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanan ni berkat. Ni bukan saja berkat tapi benda ni karamah. Benda luar biasa. Allah jadikan pada Abu Bakar. Bila Allah jadikan, masa dia jamu tetamu, bukan pasal dia pi tawak barang ke dia orang. Dia jamu tetamu dia, Allah bagi berkat. Dan manusia ni pun insya-Allah bila orang jamu tetamu orang tua kata tetamu datang bawa rezeki. Sebenarnya pada satu hakikat, sebenarnya hakikatnya ya. Orang datang, Allah suka orang yang infak, orang yang belanja benda pada orang. Tetamu datang, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, muliakan tetamunya. Apa yang ada bagi ya, dia makan sikit pun kokonya yang teh kayak sikit dia bagi, diminum dia mau. Tak rugi pun. Orang kata, aku tetamu duk main, taklah nak beli gula. Medra tu. Tak tahu. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi rezeki kepada manusia min haitsu la yahtasib wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lalu Allah rezekikan kepada dia dengan jalan yang dia tak sangka. Kita duk sangka ni rezeki kita nak main kau ni. Allah hantar rezeki tu. Tak melalui. Kok lain dia main. Tapi cukup hak kita nak lah. Sebab itu kita jangan bataskan. Kalau rezeki ni tak main kok ni kok mana lah nak main, jangan. Bila kita angkat pada ya Rabb urzuqni, wahai Tuhan rezekikan ku, kita percaya Allah akan beri rezeki kepada kita. Jalannya berbagai. Melalui jalan yang kita sangka dan melalui jalan yang kita tak sangka. Yakin Allah beri rezeki. Yakin dia bagi rezeki. Tapi bila manusia doa pada Allah, dia sendiri tak confident. Kok mana nak main rezeki dengan dia ni, tak apa nak mau bayar ni. Dia duk fikir kalau kau ni tak bayar hutangku, memanglah rezeki ku tak main. Oh. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, kata Allah dalam hadis riwayat Muslim.
Aku bersamaan dengan sangkaan hamba pada aku. Dia sangka macam aku tak boleh. Habis. Tuan-tuan, saintis. Tuan-tuan, hari saya sebut. Hubble. Apa dia punya teropong Hubble tu. Dia ambil gambar Bumi ni dibandingkan dengan planet lain. Halus saja planet lain. Bumi dengan matahari tak ada apa lagi halus dah bumi ni. Matahari kita dibandingkan dengan matahari lain, matahari kita tu debu ya. Di galaksi kita ni. Satu titik ya. Jangan tanya bumi kita besar mana. Jangan tanya besar mana kerajaan Allah. Satu-satu tempat, satu-satu matahari nak sampai ke kita. Sampai ada yang mengambil masa 130 bilion tahun cahaya. Tuan-tuan, sekali kita buka cahaya, satu saat cahaya boleh pergi banyak mana? Bilion tahun cahaya. Sekarang saintis ada lagi teropong yang baru. Kata sebenarnya itu baru satu galaksi. Yang mana bumi itu, matahari kita tu debu, bumi tu katanya. Di sana ada banyak lagi galaksi bagaikan perpasir di lautan. Besar mana kerajaan Allah? Jangan tanya. Siapa kita dalam kerajaan dia? Jangan tanya. Halus ya. Ada belagak ni. Halus. Dah plan matahari tu dah halus lah. Kita jangan tanya. Siapa kita? We are nothing. Tapi Allah muliakan kita atas dunia ni. Bagi rezeki kat kita. Kemudian kita nak pertikaikan bagaimana cara dia boleh bawa rezeki kepada kita. Dia menguasai langit dan bumi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Bumi. As-samawat. Langit-langit dia tak kata. Allah itu memberikan rezeki, mentadbir bumi. Tiba-tiba Allah itu turunkan rahmatnya. Begitu luas kerajaannya. Kita halus pada debu lagi dibandingkan dengan semua galaksi yang ada ni. Tetap diberikan, dihantar Rasul, diberi rezeki, diberi rahmat, diberikan hikmah kehidupan, diberikan anak isteri, diberikan peluang, diberikan macam-macam. Afala tashkurun. Tidakkah kamu bersyukur? Tidakkah kamu bersyukur? Besar kerajaan Allah Jalla wa'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia bawa benda ni pergi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan hebat ni dia punya leadership, kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mari jumpa. Anda datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu sahabat ni sayang kat Nabi. Kita kalau boleh pemimpin duduk atas, duduk nombor 2, duduk tunggu bila nak pencing, bila nak mati. Walaupun hari kalau orang tu mati, dia pun bunyi sedih lah. Kita bersedih kerana calon kita, ataupun kerana yang Muhammad kita telah meninggal. Tapi lah hati dia, kesiangan ni nampak aku dah peluang pula. Tapi Nabi SAW wafat. Dan dunia Islam kesedihan, sahabat sedih. Sebab ini orang yang menanggung beban. Bukan dia duduk. Nabi bukan kata Nabi ni, Nabi, hamba pergi perang. Aku duduk sini, menang balik mai. Nah. Sebab tu Nabi SAW dalam perang Badar. Bila Nabi nak pergi apa? Nabi susah hati. Macam mana dengan Badar ni? Kali pertama ni nak perang dengan musyrikin ni. Saya Nabi pergi sendiri. Miqdad kata kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, idhab la naqulu laka kama qala Banu Israel. Idhab anta kama qala Banu Israel Musa. Idhab anta wa rabbuka faqatila. Inna hahuna qa'idun. Walakin naqul idhab anta wa rabbuka faqatila.
wa inna ma'akuma muqatilun. Wahai Rasulullah SAW, kami tak akan kata macam Bani Israel kata pada Musa, wahai Musa, pergilah engkau dan Tuhanmu berperang, kami tunggu tahun ni, menang lagi kami pergi. Itu Bani Israel. Kami kata pada kamu berdoa, kami kata padamu wahai Muhammad, pergilah engkau dan Tuhanmu berperang, kami akan turut perang bersama-sama. Ini sahabat Nabi SAW. Dan inilah kita. Bila kita cakap pasal sunnah Nabi, prinsip Islam, kita sama-sama mempertahankannya. Tak apa, ada 3 orang buat, kalau menang tu kita sokong. Ini Bani Israel. Ustaz, kami di belakang Ustaz. Ustaz kena. Kalau kata kami sama-sama sebaris, boleh berkira. Wa inna ma'akuma muqatilun. Kami bersama-sama turut berperang. Katanya, wa kana bainana wa baina qaumi 'aqdun famadha al-ajl fa farraqna 12 rajulan fa farraqna 12 rajulan. Ada kaum, dengan satu kaum tu ada perjanjian, dan perjanjian itu sudah habis, sudah sampai tempohnya, maka ada kaum yang datang jumpa Nabi itu, kami bahagikan mereka pada 17. Kaum ni datang jumpa Nabi, perwakilan Nabi bagi 17 kepala orang. 12 kepala. Wa ma'a kulli rajulin minhum unas. Setiap 12 ni ada pula anak-anak buah dah. Allahu a'lam kam kana ma'a kulli rajulin. Allah yang mengetahui setiap kepala 12 ni berapa ramai lagi orang pengikut ada dengan majlis Nabi tu, Allah saja tahu. Abdul Rahman bin Abu Bakar kata dia pun tak boleh nak kira. Illa annahu ba'atha bihim ma'ahum fa'akalu minha ajma'un. Makanan tadi kami bagi kat depa, semua dapat makan. Hak malam mana? Hak mana malam tadi 13 orang tu duk susah hati takut tak cukup. Dah makan dah 13 orang tu malam tadi, kenyang, duk bertambah lagi, hantar mai kat Nabi, bagi mari kat 12 tu dengan anak buah dia hak kat 12 tu berapa puluh jangan kira, mungkin 120 ke 200, makanan tu dia makan cukup. Kenapa Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala masukkan hadis ni? Dia masukkan hadis ni nak menceritakan tentang karamah, berlakunya benda-benda yang luar biasa, kurniaan Allah kepada orang tertentu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kadang-kadang dia bagi sebagai tanda. Kadang-kadang dia tak bagi bukan tanda dia tak sayang. Karamah ni bukan satu benda yang boleh kita duk panggil macam orang buat silat Nasrul Haq tu. Bila rasa-rasa nak turun ilmu, turun. Lepas pada tu boleh buat pagar, orang tendang tak kena, terpelanting. Tak ada. Orang kata ni karamah apa? Itu syaitan. Bagi tahu benda apa? Tetak tak makan, tanam tak mati, hang bagi tahu. Hang apa? Hang Nabi, hang tak Nabi. Hang wali, hang tak wali. Tengok hang pun pening lah. Akidah pun pening, tangkai 3-4 tangkai kat tengkok. Lepas tu hang bagi tahu bahawa inilah pahlawan Melayu, seni pertahan diri Melayu, warisan yang berasal di agama Islam. Tak ada. Ini jin parit mana mai. Kalau ada orang kebal Allah nak bagi, kita tak nafi Allah boleh bagi. Allah akan bagi pada orang seperti Hamzah bin Abi Talib, Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi pun tak turun mandi minyak malam nak perang Badar. Nabi kata ni aku nak turun sabar sikit lah malam ni. Kita mandi tapak dulu, balik buah 5 pergi ke belakang, sekali kita turun buah minyak, pergi carilah, aku akan seruntun ke apa, 5 purut rendam layar. Lepas pada ni, kita jurih-jurih pergi mai, mereka tetak tak makan, mereka balik macam tu ya, kita tetak mereka pula. Nah, Nabi tak buat. Tak ada. Nabi Zuhati. 300 berbelas orang. 13 ke 17, ini khilaf di kalangan ahli riwayat. Berperang dengan 1000 musyrikin. 1000 malaikat datang turun. Hanya 70 musyrikin yang mati. Setiap yang mati di kalangan musyrikin itu ada tangan sahabat yang membunuhnya. Malaikat datang hanya melindungi sahabat Nabi SAW. Pun begitu, ada beberapa orang sahabat yang syahid. Tak ada free punya peperangan.
Kok ada sungguh orang dok main kereta. Itu saya sekali tu saya ulas macam ni lah. Saya tak sebut nama silat apa. RTM ambil ulasan itu. Ni ungkit balik ni. Saya ungkit pun benda baru tu lepas. Tapi RTM tayangkan di belakang tu satu filem yang membabitkan silat dan tokoh silat tertentu. Tokoh silat tu marah. Telefon saya. Saya ni kecewa dengan Dr. Asri. Saya penyokong Dr. Asri. Tiba-tiba sanggup hina silat saya macam ni. Saya pun heran. Saya hina silat mana? Rupanya RTM tu dia yang tayang silat tu. Kita ni bercakap. Masa dia temu bual, kita tak tahu apa yang dia tayang bersama. Kita ulas silat tu segi umum je. Oh, dia kata saya memang maksudkan dia. Cik hati lah. Allah Ta'ala tak apa. Tapi yang penting, saya kata situ, kalau sungguh ada orang boleh kebai ni, tikam takluk, kita kena ada seorang orang Islam Malaysia bagi RM3. Kita kalau ada 10 juta, kita ada 30 juta. Kita bagi kat dia supaya dia perang di Israel. Itu saja. Israel tembak tak makan, tembak tak makan. Lari pun Yahudi tu. Arab pun kan. Pejuang Chechen, pejuang Bosnia Herzegovina, mujahidin yang memang berperang menentang Rusia, yang memang berperang menentang Serbia. Mereka tu lebih lagi perlukan pertolongan Allah Jalla wa'ala. Doa. Tapi peluru kena mati. Tiba-tiba kita buka gelanggang depan rumah, tikam takluk. Oh, ini sudah luar biasa. Kita pergi. Kita suruh dia pergi. Kalau pilot, kita kata jin tak dapat pasport ikut. Ya. Orang kadang-kadang tak setuju pergi. Siapa nak kata? Kita kata. Kita tak nafikan, kita baca doa, ya akhi baca. Dia tak ada satu orang baca doa dan kemudian tak kena, insya-Allah. Kalau baca doa kadang-kadang Allah selamatkan. Allah selamatkan. Nabi SAW pernah luka. Patah gigi dalam perang Uhud. Luka pipi dah. Orang lontar dari Taif, luka. Kok kata fadilat ya Quran orang lontar batu jadi buah kurma, tak ada. Saya bukan, kita doa kepada Allah keselamatan. Ya, tetapi bila kata yang tapi turun ke jihad, wa yattakhidhu syuhada. Allah ambil di kalangan hamba-hamba dia menjadi para syuhada. Allah pilih ke syuhada. Allah pilih orang jadi syuhada ni. Macam Khalid kata, kami datang wajibna ilaikum biqaumin yuhibbuna al-maut kama tuhibbul hayat. Aku akan bawa satu kaum pergi perang dengan hampa Rom. Kaum ni duk teringin nak mati macam hampa duk teringin hidup. Tiba-tiba ada orang mahabak kata kita tu. Kita tak ada. Dia boleh buatlah kadang-kadang tertentu. Pada zaman Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, ada satu orang masuklah pergi keluar balik sana, tak terbakar. Ibn Taimiyah kata kat dia, hampir ambil waraqatus sadr, ambil daun bidara dan lumur daun bidara di badan hang, nak tengok. Dia lumur daun bidara tu, dia masuk terbakar. Dia pun heran. Ibn Taimiyah kata kerana jin dia tak suka dengan daun bidara. Dia pun ada alergi dia. Dia sebenarnya benda ni kadang-kadang bumur-bumur ni bukan benda ajaib. Ular dia tak suka dengan belerang. Kan ada belerang ni binatang, ada binatang dia tak suka dengan bau ni. Ada jin ni menurut Sa'id bin Musayyib dan menurut ramai dia ni inter religion. Dia ni international punya pengetahuan. Daun bidara ni dia memang tak ngam syaitan ni. Bukan kerana daun-daun ajaib ada cahaya ligan daripada. Daun tu mungkin ada bau dia yang dia rasa tak ngam. Macam kita manusia juga ada bau yang kita tak lepi, dia duduk tak boleh. Bau tu dia tak mau. Jadi bila orang bubuh daun tu bagi orang kena sihir, kadang-kadang memang dia hilang sihir tu. Bukan kerana ini daun ajaib. Dah lah. Dia kena bau, dia tak nak. Jadi kalau kita faham benda macam tu, tak ada khurafat apa lah. Biasalah.
Ni kita kata daun ni sebenarnya macam tu. Kadang-kadang orang pergi dapat kat ustaz mana tu, dia ayak zam-zam dia boleh, ayak zam-zam 7 kali tawaf dia boleh jual. Tu saya agama tuan-tuan, manusia bila buat tokok tambah agama otak dia. Sebab tu para anbiya alaihi wassalatu wassalam bila tengok semua mereka, ceramah mereka, ungkapan mereka hampir sama. Antara selitan mereka yang mereka la nas'alukum ajra ataupun la as'alukum ajra. Kami tak minta habuan. Aku tak minta habuan daripada hampa. Aku ni sampai dakwah saja. Berapa banyak ya Quran. Semua Nabi Anbiya cakap macam tu. Tapi bila ustaz ceramah duk fikir nak kaya macam mana dengan ceramah ni, maka dia menego ke atas tu macam-macam. Ayak zam-zam memang dah bagus dah. Dia pergi buat 7 tawaf supaya ayak zam-zam dia jadi macam lain. Patut ada orang Malaysia duk bubuh ayak zam lari. Pasal apa yang pakcik ni memberatkan diri? Rupanya dia terpengaruh kalau bawa ayak zam-zam tawaf tu jadi lain ayak tu. Ini lama dah cerita ni tapi saya ulas baru ni. Sama rumah. Ada syarikat boleh duk pergi sama rumah. Di Selangor, Padang. Di Selangor, sama rumah. Lepas tu dia inilah kerana kita nak jadi halal hak. Halal hak apa? Han nak makan ke rumah tu? Pada zaman Nabi, anjing masuk dalam masjid pun. Sahabat nak masuk Islam tu, memang daripada anjing sebelum tu. Tak pernah Nabi suruh sama rumah pun. Ini sama rumah, tarik kapek, buang sembok yang selut. Selut tu pula, hendaklah selut yang dikorek 4 kaki dalam. Di tanah bendang mana? Nak tanya tanah padang pasir bendang mana? Kalau syariat Islam turun macam tu, Arab tentu tak boleh buat dah. Mana ada tanah selut macam tu di tempat Nabi tu? Kalau ayak tak ada, macam saya kata, kalau ayak tak ada suruh tayamum. Tayamum tu nak kena debu yang bertapih. Cari penapih di padang pasir zaman dulu lebih susah daripada cari ayak. Tak kala Tuhan kata, kalau ayak tak ada, pergi cari penapih. Allah. Fatayammamu sa'idan thayyibah. Tayammum dengan permukaan yang baik. Ambil. Allah kata tayammum, tayammum. Dia kata suruh, idza walagal kal fi ina'i ahadikum falyaghsil sab'a marrat lahunna biturab aw ihdahunna biturab. Riwayat. Bila anjing jilat, basuh 7 kali, salah satunya ataupun yang pertamanya dengan tanah. Tanah. Cekak tanah tu pun dia ada. Dalam mazhab Imam Malik dia kata irsyad saja. Yang tu untuk pegawai panduan, siapa nak buat, tak mau buat tak apa. Imam Malik bahkan anggap hadis tu tidak kukuh sebagai penghujat disebabkan anjing ada di Madinah zaman dulu. Kemudian tak ada pun praktik itu yang Imam Malik lihat. Itu anggapan dia lah. Tapi oleh kerana hadis tu memang ada. Dulu ada dalam Sahih Muslim. Kita kata siapa nak buat itu boleh buat. Itu ambil tanah berapa? Kalau Nabi kata tanah selut 4 kaki dalam, tu dia. Padang pasir Madinah, duduk di Mekah, Arab dan musafir dapat nak pergi cari selut di mana dengan cangkir-cangkir itu semua. Mana syabahlah agama ni bukan turun untuk orang Melayu saja. Sebab tu bila dia agama Islam. Sebab apa kita Islam untuk orang Melayu? Hendaklah Islam untuk semua. Rahmatan lil alamin. Lin nasi jami'an, untuk semua manusia. Kan? Allah Ta'ala. Ada soalan tak? Sekejap. Ada soalan? Sebelum saya lupa, sekali mahasiswa tunggu sekejap. Semua mahasiswa. Tak ada soalan? Mikrofon tak ada ni? Tak apa, siapa suara tak kuat, beritahu je kali.
Dah silakan. Masalah gerak jari inilah masalah. Ada dalam hadis masalah gerak jari dan ada juga hadis yang menunjukkan bahawasanya Nabi tak menyebut tentang gerak jari. Saya ingat pandangan yang paling selamat dalam hal inilah pandangan kedua-duanya sunnah. Sama ada seseorang itu menggerakkan jari ataupun tidak menggerakkan jari. Seperti yang disebut oleh Syekh Abdul Aziz Hamdillah bin Bas, bahawasanya kedua-duanya sunnah. Jika dia tak menggerak pun tak apa, jika dia menggerak pun juga tak apa. Kedua-duanya sunnah. Sebahagian yang menafikan ia sunnah menyatakan itu syaz. Kerana riwayat itu orang lain tak sebut, kenapa dia saja sebut tentang gerak jari. Tapi oleh kerana selagi mana boleh ditaufiqkan, taufiqkan. Kita katakan bahawasanya riwayat gerak jari itu berlaku dalam satu keadaan, dan yang tak gerak jari, tak menggerak apa itu berlaku dalam keadaan yang lain. Sesiapa yang mengamalkan salah satu padanya sunnah. Tetapi seorang apabila dia pergi suatu tempat yang semua orang tak gerakkan jari, maka afdal kepadanya supaya dia jangan menggerakkan jari, kerana itu akan menimbulkan rasa pelik orang yang tidak faham nak itu. Sedangkan ada sunnah yang lain dengan dia boleh mendiamkan jari dah. Adapun menyatakan digerakkan jari apabila asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak ada mana-mana hadis yang sahih yang menyatakan semasa menyebut tasyahud itu digerakkan jari. Tidak ada hadis yang menyebut hal itu. Wa asyar, dia mensyaratkan. Hadis dia kata Nabi mensyaratkan. Allah. Ada soalan? Ada soalan? Adakah dikira berkhalwat tinggal sebumbung suami isteri dalam iddah, yang tidur berasingan? Mengikut undang-undang negeri Perak, tiap-tiap aku rujuk akan isteriku dengan tidak redanya, maka tertalaklah ia satu talak. Jika tuan-tuan, apabila seorang menceraikan isterinya pada talak yang pertama ataupun yang kedua, di dalam tempoh iddah itu isterinya masih isteri dah. Wa bu'ulatuhun, Quran kata ahaqqu bihin, suami-suami mereka lebih layak untuk mereka. Jadi apabila satu orang cerai isteri dia dengan talak pertama ataupun kedua, isteri dia tidak dikeluarkan daripada rumah dia, kekal, cuma mereka berada di bilik yang berasingan. Ini nas Quran dan sunnah dalam hal. Dan dia boleh rujuk kepada isteri dia bila-bila saja yang dia mahu. Jika dia berujuk, walaupun sebahagian pendapat macam pendapat Ali bin Abi Talib, dia kata kena ada saksi. Kalau dia rujuk ataupun yang pentingnya jika dia kata aku rujuk kembali, ataupun tengah malam dia balik pada isteri dia, maka dikira talak yang pertama telah habis, dia telah masuk, dia telah rujuk. Dan jika dia talak lagi sekali, kira pusingan itu talak yang kedua. Maksud katakanlah A ceraikan isteri dia, dia tak, aku ceraikan kau dengan talak satu. Ceraian itu tidak mengeluarkan isteri daripada rumah, sebenarnya isteri berada dalam rumah. Dia wajib memberi nafkah pada isterinya, memberi perlindungan tempat tinggal, semua sama. Tetapi dia tak boleh bersama dengan isteri dia. Jadi dia duduk bilik lain-lain lah. Dia dapat pun tak apa, dia jumpa. Bahkan fuqaha menyatakan tak wajib pun isteri dia tutup tudung apa, kerana masih lagi isteri dia, cuma dalam tempoh iddah dia pun tak duduk sekali. Kalau dia pergi menggauli isteri dia, fuqaha kata bererti dia rujuk, maka habis dah pertama, dia dah masuk pusingan yang kedua. Dan dia ada berapa kali? 3 kali. Jadi ertinya dalam tempoh itu dia duduk. Mungkin isteri dia masuklah bilik isteri dia dulu. Mungkin dia pun tengok isteri dia nak pergi kerja bagi-bagi. Dia tengok isteri dia buat tak tahu. Dia tengok isteri dia tak malu, dia tengok orang marah orang. Dia tak boleh kata apa. Isteri dia masak makan isteri dia pun tak kata apa. Tapi dia tidak menggauli isteri dia. Kerana itu cerai yang pertama. Perbuatan orang Melayu bila talak yang pertama pergi hantar balik rumah mak, salah. Tak betul. Dia mesti bagi semua kepada isteri dia, hanya dia tak boleh menggauli isteri dia. Kalau tiba-tiba dia kata, mungkin dalam masa sebelum 3 kali suci, dia rasa nak balik, dia balik kan? Dia kata menyesal, ataupun dia kata saya patah balik, saya rujuk balik, rujuk lah.
dia rujuk balik. Kalau sekiranya berlangsungan dia tak rujuk dalam tempoh itu sehingga tamat iddah itu, maka ketika itu habis. Mereka kena asingkan, dia memang kena keluar. Isteri dia pun sudah berhak untuk membuat keputusan nak kahwin dengan siapa-siapa. Boleh tak dia pergi pinang balik? Bolehlah. Tapi isteri dia ada kuasa untuk menyatakan apa? Aku tak mau. Kalau dia nak patah balik, dia kena buat prosedur macam biasa. Pergi minang, bagi mahar macam biasa. Sehingga habis iddah. Tapi kalau belum habis iddah, selepas dia kata aku talakkan kau dengan satu talak, belum habis iddah, dalam tempoh tu dia rujuk, dia tak kena bayar apa suami. Dia rujuk, dia tak kena bayar apa. Lepas tu dia rujuk, umpamanya duduk 2 minggu dia rujuk, ataupun tak tahan daulat seminggu dia rujuk, kan? Tak apalah, bila dia rujuk, sebelum habis iddah dia rujuk. Bila dia rujuk, maka berarti peruntukan talak pertama sudah habis. Duduk balik 3-4 bulan, kelai pula dah, cerai lagi satu. Jadi talak apa? 2. Masih lagi dia ada peruntukan macam tadi. Cuma jangan tamat iddah. 3 kali suci tu jangan tamat. Dia boleh duduk rumah. Lepas tu mat angin pula dah. Lepas tu dia rujuk. Jadi habis dah. Dia talak yang pertama, dia rujuk. Lepas tu dia talak lagi sekali, dia rujuk. Lepas dia rujuk yang kedua ni, Quran kata at-talaqu marratan, talak 2 kali. Lepas yang dia rujuk yang kedua, duduk elok, kena 6 bulan, dia bercerai pula dah. Dia, aku talakkan. Ni talak nombor apa? Nombor 3. Ketika itu tak boleh. Dia kena asingkan. Kerana dia pun tak boleh balik dah. Habis. Tak boleh balik. Tapi dia menyediakan semasa tempoh iddah, dia menyediakan peruntukan-peruntukan yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, tempat tinggal dia dan keperluan dia. Ketika itu isteri, lepas pada itu isteri dia, bukan isteri dah, bekas isteri dia tu boleh kahwin dengan sesiapa saja. Tiba-tiba dia jadi gila talak, dia nak pergi balik, tak boleh. Melainkan isteri setelah dia talak yang nombor 3, talak 3, mestilah isteri tu habis iddah. 3 kali suci, ataupun kalau dia mengandung mesti lahirkan anak. Lepas pada tu isteri tu mestilah kahwin dengan lelaki lain. Padahal muka dah. Kalau dia rasa padahal lah kan. Kahwin dengan lelaki lain. Lepas kahwin dengan lelaki lain, lelaki lain tu pula kena talakkan dia. Kalau lah lelaki lain tu talak satu, dia duduk, Allah lega dia talak, duduk. Lagi 3 hari nak habis iddah, dia rujuk balik. Habis. Pasal dia sama juga macam lelaki lain pun sama dengan dia. Ada lagi berapa? Ada 3 juga, baru habis satu. Katakanlah kawan tu tak rujuk, kena habis iddah. Kemudian kena bawa mahar baru, peminangan baru dan persetujuan baru. Kalau dia tengok tiba-tiba laki dia cerai bini dia nikah dengan orang lain pun berkelahi, cerai juga, tak rujuk, ataupun habis 3 talak, dia pun pergi lah, bawa lah sendiri anak-anak lama-lama, membawa bekas binangan semua, pergi assalamualaikum, siapa? Rombongan datang nak meminang. Dia pergi pinang, kalau bini dia kata, saya tak mau, dia tak boleh buat apa. Sama juga kalau dia talak satu. Bila dia talak satu, dalam tempoh iddah dia boleh rujuk lah. Tiba-tiba tamat tempoh iddah, dia tak rujuk, habis. Dia boleh kahwin balik, dia kena pergi minang balik. Kalau masa dia minang tu isteri dia kata tak apalah, saya pun memanglah tak ada masalah apa, kahwin lah. Tapi kalau bini dia kata saya tak mau, dia tak boleh buat apa. Karena bila tamat tempoh iddah, ada hak kepada isteri dalam persetujuan. Bukan bekas isteri lah, bekas isteri lah. Persoalan berhubung dengan ta'liq, ataupun dia menikah lah ni, hak Malaysia dia buat ta'liq. Lepas sebenarnya sebab dia pun bagi kursus nikah kahwin. Kadang-kadang kursus tu memang bagus, kadang-kadang kursus tu meracau. Ada kursus orang mengadu dulu, pasal bukan dia pergi bagi maklumat tentang nikah kahwin,
Dia pergi cerita benda seks apa dia saja syok pula ustaz tu. Dan ada kadang-kala dia tak cerita realiti hukum yang sebenar. Sebab tu kita tengok kursus tu patutnya memahamkan orang pada Islam tapi tak faham. Tu yang akad nikah banyak kali tu. Saya apa nama katanya di negeri mana malah sebut. Jadi kalau sekali itu tak jadi. Ulang. Dia mesti nak pergi ulang. Tengok, tuan-tuan tengok dulu masa Pak Lah kahwin. Perdana Menteri Tun Abdullah kahwin dengan isteri dia sekarang. Apa Tun lah? Tun Jin. Kahwin dengan sekarang. Boleh wartawan tanya, berapa kali angkat? Mentaliti lah. Takkan hang duduk bercakap tak kerti nak kata, aku nikahkan kau dengan sekian-sekian. Aku terima nikah dah. Macam mana hang sebut tu, semua aku terima. Sah tak? Sah. Tak boleh. Aku terima nikah, tak boleh. Aku terima akan nikahnya. Tu dia lah buat bahasa Sanskrit semua main. Ini semua tak dikenali. Kalau dia tu kata, aku terima nikahnya. Orang kata, even. Sebab tu Al-Imam Bukhari kata, kalau dia kata, aku terima. Ya, aku setuju. Kalau dia tawadul, nikahkanlah anak aku dengan kau. Nikahkanlah anak engkau denganku. Dalam Sahih Bukhari disebut. Tiba-tiba lelaki tu, bapak dia kata, aku nikahkan dia dengan kau. Sah kata Bukhari. Dengan syarat, kena ada saksi. Kenapa? Wali dah ada, saksi ada, semua syarat. Sebenarnya kalau dia kata, I do, sah. Orang kata, ringkas sangat. Pasal apa hang fikir benda susah? Tanggungjawab Islam tu berat. Persetujuan yang pentingnya ialah lafaz itu dia tak boleh lari pada lafaz tu. Orang semua tahu hang bersetuju. Saksi tu ada, memang hang bersetuju dengan nikah ni. Hang bertanggungjawab atas perkahwinan ni. Itu tujuan dia. Sebab tu Nabi bila kahwinkan, Rasulullah kahwinkanlah dia dengan aku. Tak salah aku kahwinkan dia dengan kau. Saya berdiri je. Tak ada Rasulullah kata, hampir cari bantai baldu, hampir duduk Ustaz. Kemudian, bila mereka tak faham, itu dah jadi. Jadi bila dia nak lafaz tu ketat, sejuk. Saya itu, saya kata, dah dapat tapi saya potong, saya duduk ada tu. Saya kata sah. Dia pun tak kata, sah. Dia nak suruh orang ulang. Ini akal Tok Qadir. Tak maaf kalau ada Tok Qadir. Kedua, masalah ta'liq. Ta'liq ni, dia tak sebenarnya satu orang lelaki, dia ada hak dia nak ta'liq ada. Lepas dah angkat nikah, Tok Qadir bagi edaran, suruh baca ta'liq. Kalau dia kata, saya tak mau baca, dia tak boleh buat apa. Dia tak boleh kata, nikah tak sah. Mana boleh? Nikah dah sah dah. Dia kata, kena ta'liq juga. Kata Tok Qadir, jangan takut. Bab 140 tu saya bagi. Tadi ta'liq ni saya tak buat. Tok Qadir kata lega, saya dengar macam tu. Tapi ta'liq. Saya kalau masa mereka duduk pakat nak nikah, perempuan kata, saya mahu awak kena baca ta'liq ni, satu janji awak pada saya. Dia kata, okey, saya ta'liq. Baru saya setuju nak kahwin dengan awak. Kalau dalam konteks yang macam tu, saya nampak ada sedikit kemunasabahan lah. Kerana setiap orang di atas perjanjian. Dia duduk tengok lelaki ni, takut tak boleh percaya, misalnya. Tapi dia kahwin juga. Tapi saya takut, awak pukul saya. Pasal awak ni boxer, saya tahu. So, kalau nanti awak tumbuk saya, macam mana? Dia kata, kalau saya tumbuk awak ni, saya kahwin bererti, awak tu jatuh satu talak. Okey, macam tu awak kena dia lafaz benda tu sebelum kahwin tak jadi, pasal ikatan belum ada. Dia kena lafaz selepas. Kerana kita tak boleh talakkan. Kita tak nikah dengan dia lagi. Aku talakkan kau satu talak. Baru nak nikah, baru tunang talak. Talak tu tak sah. Dia kata, kita talak, abang nak kata talak saya dua. Sebab hak masa kita bertunang tu talak sekali. Talak tu tak pakai. Pasal dia belum lagi. Dia tak ada hubungan. Dia talak selepas angkat. Setelah dia angkat, baru dia ta'liq. Ta'liq ni masuk, dia kaitkan. Kalau sekiranya aku buat begini, ini jadi. Kalau kau keluar daripada rumah ni, hang jatuh satu talak.
Kalau kau balik kau balik ke rumah mak kau, jatuh satu talak. Itu nama ta'liq. Benda ni banyak disebut dalam mazhab Abu Hanifah. Dalam mazhab Abu Hanifah. Okey, tak apa masalah. Tapi yang pentingnya apabila dia ta'liq, dia kata kalau sekiranya aku pukul kau, maka jatuh satu ta'liq. Jatuh satu talak. Itu ta'liq lah. Kalau lelaki tak mau sebut, kalau perempuan suruh dia sebut, dia janji, dia sebutlah. Tapi kalau dia rasa tak mau sebut, jika sekiranya macam mana yang kata ni? Lupa namanya. Jika aku rujuk akan isteriku tanpa dengan redanya, maka tertalak pula lagi satu talak. Senang loh. Kita talak bini kita, lepas tu kita rujuk dah. Lepas tu dia kata saya tak suka awak rujuk saya. Jatuh lagi satu talak. Jadi dua. So fikir. Pinggan mana lah yang pergi buat benda macam ni? Jangan kata bangkuk. Tuan-tuan, ini semua memberikan kesan yang negatif. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan talak. Allah Taala banyak step. Tuhan suruh supaya nak jaga rumah tangga ni. Pertama Tuhan suruh pilih tu, bagi pilih hak betul. Kau tak boleh tengok-tengok, pilih hak betul. Ada garis panduan pilih bini, pilih lelaki pun. Dah pilih dah betul dah, dia suruh pergi minang, dia suruh tengok. Supaya puas hati. Kau orang kata ada seorang anak darah ni cukup baik, ni semua bagus. Kategori dah bagus dah. Muka kita tak tengok. Tak boleh. Nabi kata idhab wanzur ilaiha. Pergi dan tengok. Bila sahabat kahwin dia kata anazarta ilaiha. Kau tengok kepada dia, kata la ya Rasulullah, aku tak tengok wahai Rasulullah. Nabi kata idhab wanzur ilaiha. Fa inna fi uyunin ansari syai'. Karena pada mata orang Ansar tu ada sesuatu boleh menimbulkan rasa cinta. Jadi pergi tengok. Tak boleh kita kata, pilah kawan kita, hak mana elok kat mata hang, elok kat mata aku, kacau kawan kita sengit melok, kita sengit tak elok. Kita kata, pilah mak tolong ayah, tolonglah minang kat saya. Elok di mata ayah, elok di mata saya. Tak boleh. Mungkin ayah dia 60 tahun, janda 50 tahun pun elok lagi. Dia baru 25 tahun. Mana boleh sama? Maka Nabi suruh pergi tengok. Bukan macam cerita makan buah apple, cerita khurafat tu. Nikah tak tengok, anakku cacat buta, mata buta, kaki putih kaki semua. Lepas tu terpaksa nikah tak kena sebiji apple lah itu. Selam tak terima tu cerita karutnya tu. Kena tengok. Lepas dah tengok, mata berkenan, ciri pun setuju, nikah. Lepas nikah apa? Kata isteri dah masalah. Nabi kata apa? Wa'izuhun. Apa dia? Nasihat. Tak baik buat macam ni. Dosa. Kita pandai cakap dosa. Akan tak kenal sangat you. Uish. Kita membawa dia pergi. Nak cakap tak pandai. Pasang keset. Pergi dia dengar. Di rumah kuliah. Pasang CD. Dia dengar. Dah rasa lama nasihat tak makan. Wahjurunna fil madadi'. Tinggalkan tempat tidur dengan dia. Dah nasihat dia tak mau. Kalau orang perempuan yang sensitif, orang tinggal tempat tidur, sensitif dah. Siapa lah dia tak mau tidur dengan aku. Tapi dia kerat. Ini dah. Lega orang tak mau tidur dengan aku. Macam kacau aku berdengkok. Tak jadi. Wadribuhun. Pukul ni. Pukul pun pukul. Bukan pukul bagi dia cedera. Selepas proses dah lama. Tampak sikit lah. Bukan bagi berdarah ke apa. Kok kata nasihat dah. Tempat tidur pun dah selesai dah buat tak mau. Tak boleh lah ni peringkat pukul. Tengok kawan balik duk berlatih apa semua. Buah-buah lama duk main balik. Pasal apa ni? Lama tak bersilat. Lah ni main peringkat nak kena pukul bini lah duk keluar buah ni. Ada. Bukan pukul tu. Kata Imam Syafi'i pukul dengan apa? Kayu sugi je. Dia tampak sikit lengan ke apa, menunjukkan kata kita bersungguh lah. Kali ni marah. Cara dia buat tu serius kan. Kita mesti cara dia tak kena lah. Kita kena ada perhitungan. Kau bini kita tak Allah teraku tu tak rasa apa. Keras bini kita. Quran kata pi hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Tak jadi kita.
Tampak pun dia buat ini. Kata, hang setakat tampak aku tu dua masa ni. Universiti ikut taekwondo 4 dan. Setakat pupil tak rasa apa. Kan? Tak jadi. Hakaman ni ahli wa hakaman ni ahli. Sahabat kat abang dia, kat ayah dia, tak jadi. Saya ayah dia nasihat. Ayah, kita masuk campur. Pi tak mau juga. Pisah. Mula cerai. Aku ceraikan kau, saya terus cerai. Lepas cerai tu pun, apa ya? Bagi lagi Islam. Apa dah? Iddah. Tak awak keluar lagi tu. Duduk dalam rumah ni. Aku ceraikan kau. Serius tu. Isteri dia rasa serius, dia cerai. Tengok-tengok lepas tu dia pun duduk sedih. Kita pun duduk tengok, dia pun duduk basuh sedih. Yang mata kita pun rasa sedih kan. Dia masuk makan seorang-seorang. Kita tengok dia duduk dalam rumah kita. Cuma kita tak tahu dia. Dia kata, saya rujuk lah. Mungkin kita buat keputusan. Dia pun kata, terima kasih lah rujuk. Lepas pada tu, duduk 6 bulan, main panggil lama balik. Ada lagi, sehingga 3 kali. Sebab itu bila sampai yang nombor 3, hukuman dia cukup. Dua-dua pihak Tuhan hukum. Tak boleh dah rujuk. Hang kena nikah dengan orang lain. Kawan lain tu kena pula cerai hang. Nikah saja tak boleh. Mesti dalam perkahwin. Hatta tazuqi usailatahu wa yazuqa usailataki. Sehingga dia merasai madu, yakni dalam erti kata lain persetubuhan denganmu, dan dia kau mau merasai persetubuhan dengannya. Nikah hak nombor 2 tu, kok kita pergi bayar ada nah, aku orang kaya ambil RM20, hampir RM60,000, ham nikah dengan bini ku, hang jangan pegang lah. Tak boleh. Sehingga kamu menyetubuhi dia. Kamu berdua merasai nikmat persetubuhan antara satu sama lain, baru boleh balik pada suami hak tadi. Panjang prosesnya. Selepas daripada itu, bila berlaku juga talak dalam syarak sebenarnya. Sebab ini membezakan Islam dan Kristian. Kristian kata marry forever. Pernikahan ni untuk selama-lamanya. Marriage forever. Tak. Islam tak kata forever. Islam tak pernah kata, hampa jangan talak lah weh. Bergugang aras Tuhan. Maha suci Tuhan aras dia bergugang. Kita duk talak kat bawah. Janganlah talak. Benda ni Tuhan marah dah. Au sarrihuhun. Quran suruh talak jika sekiranya rumah tangga dah bagaikan neraka. Quran suruh. Nabi orang mai kepada Nabi, perempuan mengadu tak, Nabi pecah kan. Kalau kita dah tak boleh nak hidup dengan dia, memang tak sesuai kita dengan dia. Takkan nak menanggung derita hidup seorang perempuan kerana seorang lelaki, dan seorang lelaki nak menderita kerana seorang perempuan. Banyak lagi dunia ni lelaki, dan banyak lagi dunia perempuan. Cari yang lain lah. Tak kena pasangan tu. Tak boleh kerana menderita. Saya ni 30 tahun menderita kerana nak mempertahankan rumah tangga. Tak payah sibuk. Takkan nak tahu. Waktu ni ada kerja, nak dakwah, nak jumpa orang. Takkan nak bincang. Balik rumah bumbang-bumbang bising. Jangan. Don't waste your time. Bagi dia. Wa ashiruhunna bil ma'ruf aw sarrihuhum bil ma'ruf. Gaulilah mereka dengan cara baik atau ceraikan mereka dengan cara baik. Jangan gantung bini. Rasa tak sesuai kau? Rasa tak mau? Rasa memang kita tak? Okey, kita settle elok. Atau anak-anak, elok lah. Dulu boleh tidur sebantai, boleh apa, takkan tiba-tiba lepas nikah, tengok, weh, bekas lelaki ku junjung kena belah. Siapa? Assalamualaikum. Macam mana? Baik, Alhamdulillah. Ada nikah lain ada, Alhamdulillah. Macam mana? Baguslah, tak dapat menjahang lah. Tak lah, tu salah kata macam tu. Tapi maksudnya, dia walaupun dia bercerai dengan kita, ada ukhuwah Islamiah, persaudaraan Islam itu kekal antara kita dengan dia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.